Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersua lagi dalam pembelajaran online siri yang kedua. Kita masih lagi membincangkan tajuk pelajaran ke-9, Mungkar dicegah, hidup berkat. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum memulakan pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sepintas lalu tentang topik yang kita pelajari. Pada siri yang pertama dahulu, kita sudah menyentuh tentang hadis yang akan kita bincangkan ini, iaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Saya sudah pun membacakan teks hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya juga telah menyentuh tentang maksud hadis, iaitu pada 2.4.2. Kita mulakan sekali lagi, bagi menyegarkan minda kita. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Okey, untuk page ini, page 2.4.1 ini page 52, yang penting sekali ialah kamu mengenal pasti beberapa perkataan yang mungkin boleh disoal di dalam pentaksiran sumatif, di dalam peperiksaan. Okey, contohnya perkataan seperti ini. Falyughayyirhu biyadihi, fabilisanihi, fabiqalbihi, wazalika adhaful iman. Adhaful iman. Okay, cuba tengok di bawah ni ada makna dia bagi. Okay. Contohnya begini. Adhaful iman. Adhafu selama-lama iman. Imannya. Fabiqalbihi, mengubahnya dengan hatinya. Okay. Fabilisanihi, mengubahnya dengan lidahnya. Itu antara beberapa contoh lah. Okay. Kerana sebelum ini soalan, dia akan mulakan dengan pertanyaan, dia akan gariskan perkataan tertentu, diminta murid untuk sesuaikan dengan maksud dia. Okay, ini untuk page yang ke-52. Okay. Untuk page yang seterusnya, yang paling penting ialah murid mengetahui maksud kemungkaran. Jadi tidak dapat tidak, kamu perlu hafal maksud kemungkaran. Di sini maksud kemungkaran. Pada istilah pula, okay, ialah perbuatan atau pelanggaran yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, page ini. First, maksud kemungkaran. Kita tengok dulu bawah. Okay. Yang tu yang sangat penting. Kemudian kita beralih pada 2.4.4. Ini adalah hukum menangani kemungkaran. Biasa hukum dia wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran. Untuk page ini kita perlu tahu hukum menangani kemungkaran. Wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Okay, seandainya keluar soalan, apakah hukum menangani kemungkaran? Pelajar mesti jawab, wajib bagi setiap Muslim mengikut kemampuan masing-masing. Jawab biar komplit. Okey. Seterusnya kita beralih kepada subtopik yang baru, iaitu 2.4.5.
Cara menangani kemungkaran. Okay. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Nampak? Di sini. Apa maksud hikmah? Berhikmah. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah. Berhikmah ini merujuk kepada pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Okay. Effectiveness. Dengan ini, pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Okey, seterusnya muka surat 55. Ya, sikit. Okey, sebentar. Okey, cara menangani kemungkaran. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang saya telah bacakan pada siri yang lepas. Dalam teks hadis, dalam matan hadis, Rasulullah telah mengajar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita tentang cara menangani kemungkaran. Okey. Perhatian pada semua murid, kotak ini sangat penting. Okey, cara menangani kemungkaran sebagaimana yang disebut dalam hadis, okey, ialah melalui 3 cara. Yang pertama, tangan. Yang kedua, mencegah kemungkaran dengan lisan. Dan yang ketiga, mencegah kemungkaran dengan hati. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan mencegah kemungkaran dengan tangan. Ia bermaksud mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara. Okay, sebagai contoh, polis, dia ada kuasa mengubah dengan tangan. Tangan di sini perlu difahami bukan semata-mata tangan fizikal yang ada pada seseorang. Tapi tangan di sini ialah bermaksud dengan kuasa yang ada pada seseorang. Okay? Ketua keluarga contohnya, bapa kepada anak, pengawas kepada murid biasa, ketua masyarakat, ketua kampung, ketua negara, agung kepada rakyat dia, Perdana Menteri kepada rakyat dia. Dia ada kuasa. Penting untuk kamu tahu, maksud dia ialah mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan. Okay. Biasa juga popular soalan ditanya, jelaskan maksud mencegah kemungkaran menggunakan tangan. Okay. Kamu kena jawab, mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Mesti jawab komplit untuk mendapat markah penuh. Okay, itu mengubah dengan pengubangan tangan. Okay. Kemudian Nabi sambung dalam hadis itu, sekiranya tidak mampu, ubah dengan lisan. Apa maksud mengubah dengan lisan? Menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Maksudnya secara lisan kita bercakap ataupun tulisan. Kita hantar SMS, kita hantar WhatsApp. Okay, itu termasuk dalam lisan. Okay, contohnya kita nampak
sesuatu yang melanggar peraturan. Okay. Kita ambil smartphone, kemudian kita WhatsApp ke pihak-pihak yang berkaitan, pihak berkuasa. Itu mencegah kemungkaran dengan lisan. Dengan tulisan, maafkan saya, dengan tulisan. Snap gambar contohnya. Kemudian hantar gambar tu kepada pihak berkuasa sebagai bukti adanya berlakunya pelanggaran tentang undang-undang. Itu mengubah dengan lisan. Tulisan, maaf. Mengubah dengan tulisan. Dengan lisan, yang macam biasa, kita terus cakap. Contohnya pergi ke balik polis, buat laporan. Contohnya, tulisan. Okay. Perbualan telefon, lisan. Okay, clear. Kemudian mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati merujuk kepada macam mana mencegah kemungkaran dengan hati. Ia membawa maksud membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Hati, ingat, dia ada beberapa keyword penting. Yang pertama, mencegah dengan hati membawa maksud benci dan jauhkan kemungkaran tersebut, berazam tak mau buat perkara tersebut dan berharap berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Okey. Jadi page ini, page 55, yang penting adalah gambar rajah ini. Tiganya, tangan, lisan dan hati. Okey. Jadi untuk murid-murid saya, pastikan awak masukkan definisi tangan, lisan dan hati, mencegah dengan tangan, mencegah dengan lisan dan mencegah dengan hati dalam buku 3 dan kemudian hafal, install dalam memori kamu. Seterusnya kita bergerak kepada muka surat yang seterusnya. Di sini kita ambil satu ayat dari surah An-Nahl, ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Innaka rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu azim. Dan ayat ini bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okay. Ini adalah satu ayat atau dalil, okay, yang kita ambil apabila kita ingin, okay, mencegah kemungkaran, apabila kita ingin berbicara tentang sesuatu perkara, okay, kita kena buat dengan hikmah. Termasuklah tadi, mencegah kemungkaran secara berhikmah, pendekatan yang sesuai dan berkesan. Okey, spektrum ilmu. Satu doa, amalkan doa ini dalam kehidupan harian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batil batilan warzuqna ijtinab. Okay, doa, ya Allah, tunjuki kami bahawa yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya, dan tunjuki kami yang salah itu salah serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Okay, yang ini telah saya bincangkan tadi. Okay, kita bergerak kepada muka surat yang seterusnya, iaitu hikmah menangani kemungkaran 2.4.6. Okay, apa hikmah menangani kemungkaran? Seperti mana yang telah saya beritahu pada kelas-kelas sebelum ini, perkataan hikmah membawa maksud yang banyak. Ada kalanya hikmah membawa maksud kelebihan. Ada kalanya ia membawa maksud kebaikan, faedah, rahsia di sebalik sesuatu. Jadi kat sini hikmah menangani kemungkaran. Okay.
Apakah kebaikan, apakah rahsia sebalik menangani kemungkaran? Yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Okey. Terutamanya dalam kehidupan kamu sebagai murid-murid, okey. Kita kena selalu nasihatkan dan memberi teguran kepada rakan-rakan kita. Bila kita nampak sesuatu yang tidak betul, melanggar peraturan sekolah, di sini kita ambil peluang untuk mencegah sesuatu yang kita nampak ia salah dengan nasihat dan teguran. Yang kedua, hikmah yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Okey, dalam Islam, okey, konsep jangan jaga tepi kain orang itu ada kalanya kita tak boleh pakai. Okay, ada benda kita kena jaga tepi kain orang, ada benda yang kita tak perlu jaga tepi kain orang. Okay, apabila kemungkaran yang berlaku di depan mata kita, itu kita perlu ambil peduli, ambil prihatin, ambil cakna. Kita perlu bertindak mengikut kemampuan tangan, lisan ataupun hati. Hikmah yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Okey, itu hikmah menangani kemungkaran. 3 hikmah yang digariskan dalam buku teks mengenai hikmah menangani kemungkaran ni banyak. Okey, 3 itu sekurang-kurangnya anda semua perlu hafal sekurang-kurangnya 2 hikmah menangani kemungkaran. Okey, seterusnya 2.4.7 pengajaran hadis. Okey, hadis yang kita baca tadi hadis daripada sahabat Nabi Al-Khudri itu tadi, okey, nak mengajar kita tentang apa? Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah pertama mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan. Yang kedua, hadis ini nak mengajar kita menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Dan pengajaran kita yang ketiga, membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhi. Okey, itu pengajaran hadis. Kemudian kita tengok spektrum ilmu daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna an-nasa idza ra'aw zalima falam ya'khuzu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi min." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Yang bermaksud, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Okey. Ini hadis yang berkaitan dengan topik perbincangan kita, iaitu mencegah kemungkaran, hidup berkat. Okey. Jadi kita telah selesai mempelajari topik hadis ini. Sekiranya ada soalan, bolehlah diajukan di Google Classroom. Okey, boleh diajukan di Google Classroom dan saya akan menjawab di sana. Jika ada persoalan, jika ada sesuatu yang tidak faham, okey, para pelajar boleh tanya. InsyaAllah saya akan jawab sebaik yang mungkin. Okey, macam biasa. Okey, dah habis selesai. Mari kita tengok soalan kepala otak. Ya, soalan kepala otak ni. Nombor 5. Okey. Okey. Sila buat soalannya. Soalan nombor 5 ni, soalan kepala otak ni. Skuad menangani kemungkaran. Okey. Oh maaf, bukan yang ni, bukan yang ni. Ini aktiviti yang perlu dibuat secara berkumpulan. Okey, yang ni, penilaian yang ni. Okey. Sila jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Sebelum tu soalan nombor 1, nombor 2 dan juga soalan nombor 8. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 8. Okey. Jadi sekadar itu saja untuk
pembelajaran kita pada hari ini adalah siri yang kedua kita belajar di atas talian menggunakan rakaman PDPC, menggunakan perisian Zoom. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube saya untuk video PDPC yang seterusnya. Okay? Boleh ulang-ulang banyak kali. Yang penting like, share dan juga subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.